Assalamualaikum. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan kota bersejarah yang tertua di Kedah, iaitu Kota Kuala Kedah. Sebelum itu, ini adalah perkara-perkara yang saya akan bentangkan dalam video kali ini. Saya menggunakan 4 kaedah dalam menghasilkan kajian ini. Sekarang kita pergi kepada pengenalan Kota Kuala Kedah. Kota Kuala Kedah atau lebih dikenali sebagai Kota Kuala Bahang yang terletak di tebing utara muara sungai kira-kira 12 km dari Bandar Alor. Kota ini diasaskan oleh Sultan Sulaiman Shah pada tahun 1602 dengan bantuan dari pihak Portugis. Pada mulanya, kota ini dijadikan sebagai gudang untuk tujuan perdagangan berbanding sebagai kota pertahanan tentera. Walau bagaimanapun, kota ini lebih dilihat seperti kota pertahanan Portugis oleh musuh-musuhnya. Kota ini berbentuk segi empat, di mana tembok sebelah barat menghadap ke arah Selat Melaka. Tembok selatan pula menghadap Sungai Mehala ke Pekan Kuala Kedah. Utara tembok menghadap kawasan Paya. Bahagian timur tembok pula menghadap perkampungan nelayan dan sawah padi. Kawasan tembok yang menghadap daratan dikelilingi pula dengan parit yang dikenali sebagai Alor Melaka. Seterusnya kita pergi kepada fungsi kota ini. Kota Kuala Kedah ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang mengawal jajahan takluk negeri Kedah. Kota ini juga telah dijadikan sebagai kubu atau binting pertahanan dan merupakan pusat perdagangan Interpol yang terpenting di rantau ini. Kota ini pernah dijadikan markas ketenteraan. Seterusnya, lubang yang ada pada tembok ini bertujuan sebagai tempat mereka meletakkan senjata. Kota ini juga dikelilingi meriam yang dibeli dari Belanda dan British untuk tujuan pertahanan. Kota ini dibina agar tidak mudah terbakar. Okey, sekarang kita pergi kepada sejarah ringkas kota ini. Kota Kuala Kedah ini pernah diserang oleh tentera Siam. Ini menyebabkan tentera Kedah terpaksa berundur dan bertahan di Pulau Pinang. Selepas 10 tahun, Putera Sultan sendiri telah mengetuai angkatan perang oleh Melayu dari Perai menyerang Siam dan menghalau mereka jauh hingga ke sepadan. Ini membuatkan kerajaan Siam dan British telah mengisytiharkan orang-orang Melayu sebagai perompak, lanun dan pengganas. Kemenangan tentera Kedah tidak bertahan begitu lama kerana telah diserang semula oleh Siam dan terpaksa bertahan di Kota Kuala Kedah. Akibat daripada kekebalan kota ini, pihak Siam terpaksa membina menara tinggi untuk menembak orang Melayu yang berada di dalam. Seterusnya, kita pergi kepada pembinaan Kota Kuala Kedah. Pada mulanya, kota ini dibina menggunakan tanah liat, kayu bakau dan buluh yang mendapat bantuan dari pihak Portugis. Pada 1611, Kota Kuala Kedah ini telah diserang dan dimusnahkan oleh Portugis atas arahan Siam kerana iri hati terhadap hubungan persahabatan yang terjalin antara Kedah dan Myanmar. Namun demikian, kota ini dibina semula pada 25 Mac 1711 semasa pemerintahan Sultan Muhammad Jiwa. Beliau menitahkan Hafiz Sab, iaitu seorang ulama dari India, melukis plan dan mereka bentuk kota ini di atas tapak asalnya. Selepas itu, kota ini diperbuat daripada batu bata merah dengan menggunakan bahan-bahan adunan tempatan seperti kapur kulit, terang dan kulit siput, putih telur dan madu lebah. Sekarang kita pergi kepada slide seterusnya, iaitu petapakan tentera Jepun di Kota Kuala Kedah. Mereka telah menduduki kota ini tanpa halangan dari pihak British. Mereka menggunakan kota ini sebagai tempat latihan tentera mereka. Mereka juga telah memaksa orang-orang kampung untuk pergi ke sekolah setiap hari untuk mempelajari bahasa Jepun yang dijadikan sebagai mata pelajaran wajib di sekolah Cina. Orang-orang Cina yang anti-Jepun akan ditangkap, diikat, disebat dan digantung sampai mati di pelantar Pukat Jerong berdekatan JT Ferry. Mayat-mayat mereka dibiarkan tenggelami air pasang dan hanyut ke laut. Orang-orang kampung berasa takut dengan keganasan Jepun. Ini adalah binaan dan struktur yang masih kekal hingga kini. Penyelidikan arkeologi telah dijalankan oleh Jabatan Museum. Penemuan artifak dan struktur dapat mengukuhkan lagi bukti sejarah awal bahawa sejak pembinaan kota ini,
Ia menjadi pusat pemerintahan dan pertahanan serta sebagai pusat perniagaan dan perdagangan yang terpenting dalam rantau ini. Kesimpulannya, sesungguhnya kota Kuala Kedah ini mempunyai pelbagai kenangan jerih payah sultan-sultan terdahulu bersama Angkatan Perang Kedah. Mereka sanggup berkorban dalam mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman luar. Maka terbuktilah bahawa orang dahulu mempunyai sikap keberanian dan patriotisme dalam diri mereka. Oleh itu, kita seharusnya bersyukur atas kebebasan yang diberikan oleh mereka kepada kita daripada penjajah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.